membawa balik pegawai-pegawai ini ke sekolah, yang di PPD ini baru nak mengstruktur semula. Tak bolehkah kita tangguh bawa balik itu hingga selesai pengstrukturan semula ni, baru kita bawa, kerana dia memberi kesan hebat kepada pentadbiran PPD. Pengalaman kita memang terlalu banyak pegawai-pegawai, kalau sikit nak layan pelanggan PPD ni dia cukup banyak. Kalau satu daerah tu sampai 200 sekolah pun kalau daerah besar. Jadi keadaan ini menyebabkan saya rasa kementerian perlu fikir balik. Kita bukan tak setuju, tapi biarlah dia hanya berganti segera. Kalau yang ini tolak balik, ini baru nak fikir, saya ingat akan berselerak pentadbiran PPD. Terima kasih. Yang Berhormat, sebenarnya kita akan buat secara concurrent, ya. Bermaksud kita menunggu saraan baru perkhidmatan awam diumumkan, mungkin kalau dalam tempoh terdekat, dan kita akan teruskan dengan penstrukturan dan penjawatan hakiki di PPD. Oleh kerana saya kata, dengan objektif kita tak membantutkan pengurusan, dan kita sedar bahawa pada penghujung bulan Disember ini musim kemuncak bagi PPD dan JPN. Kita memang sudah setiap kali masa itulah, musim itulah menyebabkan ibu bapa terpaksa datang. Jadi saya rasa kita mengambil maklum sebagai bekas PPD 2 orang, kita menghormati pengalaman, dan saya rasa inilah input yang sangat penting. Dan kita dah minta supaya pegawai lihat, jangan menyebabkan ada keluhan dalam kalangan rakyat, kononnya kita hanya hantar balik dan akhirnya PPD ni tak ada orang uruskan. Kerana untuk sekolah 100 buah ni hanya dijaga oleh 5 orang pegawai, tak boleh. Memang tak jadi, ya. Jadi saya rasa kita ambil kira tentang aspek itu. Dan Yang Berhormat Ulu Terengganu tanya tentang sejarah, apa nilai-nilai yang nilai tambah dalam mata pelajaran atau kurikulum sejarah. Dalam kurikulum sejarah yang sedia ada, unsur patriotisme dan juga tingkah laku patriotisme itu memang dimasukkan. Dalam kurikulum transformasi, kurikulum standard sekolah rendah atau kurikulum standard sekolah menengah, elemen kewarganegaraan dan nilai-nilai civic seperti perasaan kekitaan, keterikatan emosi kepada negara dan identiti nasional itu akan diberi tumpuan khas. Jadi saya rasa ini adalah tujuan untuk mudah difahami dan dihayati oleh generasi muda. Jadi saya rasa ini adalah sedikitlah apa yang akan kita lakukan melalui transformasi. MBM, MBI ganti PPSMI pagi tadi saya dah jawab dengan secara panjang lebar. Kalau Yang Berhormat nak tengok, memang surat berkeliling Ketua Pengarah begitu jelas sekali dan memperihalkan setiap tahun apa yang perlu dilakukan. Jadi saya berharap ianya tidak lagi seperti mana Yang Berhormat awal bangkitkan ada yang masih keliru. Tidak. Saya rasa itu memang jelas. Kalau tidak faham, rujuk pada kementerian. Kecuali lah orang tu memang tak faham bahasa. Dengan masa yang mudah dan banyak fleksibiliti yang telah kita berikan, dan kita dengan tegas sekali mahu melaksanakan MBM MBI secara berperingkat dan secara ya. Kerana surat berkeliling dari kementerian belum sampai ke sekolah, jadi banyak guru-guru, banyak ibu bapa masih mengeliru dengan polisi ini. Bukan itu tidak jelas. Bukan, Yang Berhormat, tak apa. Yang Berhormat, sebenarnya saya boleh beli satu surat khabar pada hari ini, Sinchu, muka surat pertama, ketiga, jelas. Itu mungkin boleh dibaca secara jelas. Korespondan itu saya nampak telah dipaparkan, ya, mengikut sumber kementerian lah. Jadi satu lagi perkara yang dibangkitkan ialah mengenai pembinaan sekolah menengah vokasional. Di bawah rancangan Malaysia ke-10, sekolah menengah vokasional Kuala Berang telah pun diluluskan dan ianya akan dibina secara IBS pada tahun 2012. Okay. PJ Selatan telah membangkitkan, bertanya kepada Dewan Kementerian berapakah peratusan murid SJKC dan SJKT di Malaysia. Ingin saya maklumkan pada Yang Berhormat, data pada 31 Januari pada tahun ini, SJKC 598,488 orang dan SJKT 102,642 orang. Okey. Kalau kita lihat dari segi dana, tahun depan kita akan berikan, ya, itu secara spesifik untuk naik taraf dan juga pembaikan 100 juta masing-masing untuk SJKC dan SJKT, ya. Dan ini
kalau kita sebut peruntukan merangkumi dua aspek. Satu adalah anggaran belanja pengurus, iaitu ABM, dan itu secara kasarnya ianya merupakan satu jumlah yang sangat besar, berbilion ya, kalau kedua-dua ini. Jadi saya rasa Yang Muhammad tanya tidak secara spesifik, tanya peruntukan, jadi saya bagi gambaran kedua-dua komponen itu untuk makluman Yang Muhammad. Yang Muhammad juga membangkitkan tentang SJKC Cenggu, SJKC Yok Chun, tak ada peruntukan. Saya ingin, dan Yang Muhammad juga mendakwa bahawa macam susah sangat dapat peruntukan daripada kementerian. Saya nak maklumkan pada Yang Muhammad, walaupun negeri itu di bawah pentadbiran kerajaan Pakatan Rakyat, kita tak pernah meminggirkan. Kawasan Bukit Metajam pun kalau perlukan wang dan kita lihat ada keperluan, kita bantu juga. Tetapi apabila ada permohonan daripada SJKC, khususnya melalui lembaga pengurus sekolah, tidak semestinya apa yang dihantar itu adalah sesuatu yang menepati kriteria kita. Saya bagi contoh. Di bawah PRE pertama, 50 juta untuk SJKC. Secara terus kita salurkan kepada LPS. 551 buah sekolah dapat. Dan pada waktu yang sama PRE kedua, 95 juta kepada LPS. Ini banyak pada sekolah-sekolah yang kita bina dengan perpindahan. 95 juta. 145 juta. Inilah jumlah yang pernah, yang paling tinggi ya, yang pernah kita bagi secara terus kepada LPS. Kalau kata cemburu, SJKT pun minta kenapa dia tak boleh terus pada PIBG. Oleh kerana mengikut Akta Pendidikan, LPS ni dia ada status local standby. Jadi kita menghormati, dan itu kata putus di peringkat kabinet untuk kita serahkan pada LPS. Dan apa yang diminta oleh LPS ingin saya terangkan, berkongsi dengan Yang Berhormat. Ada yang minta ikon, ada yang minta e-classroom, ada yang kata bangunan saya sudah meruntuh. Jadi keutamaan kita berdasarkan kepada 4. Yang pertama, kalaulah bangunan itu diisytiharkan bangunan tidak selamat, itu yang kita utamakan, ya. Dan tak kira di mana, Sabah, Sarawak, di Malaysia, di Semenanjung, kita ambil kira semua, ya. Jadi apabila struktur bangunan itu tak selamat, strukturnya perlu diperbaiki dan dibina semula, itu yang menjadi tumpuan kita. Itu top priority. Keduanya ialah pembaikan. Kalau dah macam keadaannya bumbung, ya, dah bocor, ataupun siling, ataupun sebahagian tiangnya dah sengit, kita akan beri. Ini atas faktor keselamatan juga. Kalau secara jangka panjang, ianya perlu diperbaiki. Itu yang kedua. Dan ketiga, kita tengok kalau bangunan membina bilik darjah, bukan dewan, ya. Kalau bina dewan, pernah saya lihat ada permohonan sampai berjuta-juta ringgit. Ada yang dewannya sekadar ada bumbung sahaja, dan ini adalah tempat berhimpun. Jadi saya rasa permohonan itu berlambak, dianya tidak menggambarkan, ya. Saya tak kata yang dua sekolah tidak, kita mengikut kriteria. Kalau penambahan bilik darjah, kita bagi keutamaan. Dan akhir sekali, kalau keperluan perabot dan sebagainya, ianya merupakan komponen yang tak berapa besar, kerana peruntukan itu pun tidaklah besar sangat, ya. Bapak PJ Selatan. Yang Berhormat Perdana Menteri, saya tanya soalan tentang peruntukan terperinci yang diagihkan kepada SJKC, SJKT dan juga sekolah kebangsaan daripada jumlah keseluruhan yang kita bagi kepada sekolah rendah. So juga spesifik SJKC Cenggu, SJKC Yok Chun, Yichin, mereka bina bangunan kelas yang baru. So berapakah jumlah peruntukan yang telah diperuntukkan kepada dua sekolah ni? Sebab mereka mengadukan mereka tak dapat peruntukan dari Kementerian Pendidikan. Yang Muhammad, saya belum masuk yang tu. Saya baru habiskan 4 kriteria supaya Yang Muhammad faham, ya. Kalau SJKC Cenggu tu bangunan tak selamat, saya bagi jaminan tahun depan kita akan bantu terus. Okey? Saya tidak tahu permohonannya untuk buat apa. Buat auditorium lain. Kalau bangunan tidak selamat, kita bantu. Jadi saya tak boleh buat secara blanket, kata kita bagi. Ini bukan bagi oleh-oleh. Kita mempunyai satu jawatankuasa menilai, dan kita melihat secara mengalami profesional. kelas yang tak cukup. Tak apa. Pelajar banyak, terlalu banyak. Tak apa Yang Muhammad, tak payah. Ini bukan medan berpolitik. Saya minta supaya SJKC ini bawalah
proposalnya dengan gambar yang kata keadaan uzur, macam apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu diganti, berjumpa dengan kementerian dan dana disediakan untuk tahun depan. Tidak menjadi masalah. Okey?